بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وتتعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dipanggil sebagai Minhajus Saghir, minhaj yang kecil. Minhaj yang besar ialah kitab Al-Imam An-Nawawi. Jadi kita masuk pada perbahasan udhiyah. Kita telah berhenti pada kata musannif wa syarutuha minal ibil an yakuna laha 5 sinin tammatan ومن البقر والمعز 2 تامتين ومن الضأن 1 تامة وألا تكون جرباء وإن قل ولا شديد العرج ولا عجفاء ولا مجنونة ولا عمياء ولا عوراء ولا مريضة مرضا يفسد لحمها وألا يبين شيء من أذنها وإن قل أو لسانها أو ضرعها أو أليتها ولا شيء ظاهر من فخذها وألا تذهب جميع أسنانها وأن ينوي التضحية بها عند الذبح أو قبله. Kita bacalah sedikit malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyartuha ay wasyartu al-udhiyah. Syarat bagi binatang korban untuk sahnya korban kita buat sembelih ialah wasyartuha min al-ibil. Kalau kita nak sembelih ibil iaitu unta, mesti an yakuna la 5 sinin tammatan, mesti umur dia 5 tahun penuh. 5 tahun penuh ikut bulan Islam lah. Maksudnya dah masuk tahun ke-6, nak sempurnakan tahun ke-6. 5 tahun penuh nak sempurnakan tahun ke-6. Itu kalau ibil. Okey, kalau unta. Wa minal baqari wal ma'zi 2 tammataini. Kalau lembu pula dan juga ma'az. Ma'az ni kita sebut sebelum ni kambing. Kalau da'an kambing biri-biri. Sekarang ni bincang pasal kambing dulu. Wa minal baqari wal ma'zi. Kalau lembu dan kambing hendaklah umur dia 2 tahun sempurna, dan on the way nak sempurnakan tahun ke-3. Tu. Dan sebelum ni ketika saya di Selangor, saya pergilah dengan ayah mertua pergi tengok lembu, kambing untuk buat korban lah. Saya pergi kat kandang tu, macam-macam jenis kambing lah. Ada yang jenis 100, ada yang jenis 1 tan pun ada, 1000 kilogram. Daripada overseas lah. Yang tu harga dia RM25,000. Hal yang saya nak kongsi ialah owner kepada ataupun pekerja kepada kandang kambing tu beritahu kambing yang mereka bela sebelum ni, sebelum dipasang Al-Quran, sebelum dipasang bacaan Al-Quran di kambing tu, kandang kambing tu pintu dia tu rosak sampai 5 kali seminggu. Seminggu rosak sampai 5 kali, pecah, hancur pintu kandang kambing. Tapi lepas diletakkan bacaan Al-Quran, dan saya up status ataupun video bukti kepada tempat tu memang dia letak bacaan Al-Quran. Dia sebut tak rosak-rosak dah. Jadi kambing pun faham kalamullah, sampai memberi kesan hatta kepada kambing sekalipun. Itu sekadar perkongsian lah. Lepas tu orang yang jaga kambing tu lah, pekerja tu, dia tanya lah. Dia tanya kami, umur lembu ni macam mana sah untuk buat korban, berapa umur dia. Jadi satu perkara yang sangat baik, penjaga lembu yang tidak tahu hukum hakam tanya ustaz. Ustaz yang tak reti jaga lembu pergi beli kat kedai lembu, kat kandang lembu. Mana masing-masing sedar kemampuan masing-masing dan ambil manfaat daripada orang lain, yang mana kita tidak ada kemampuan tu. Okey, tak ada masalah. Sambung. Wa minal baqari wal ma'zi
Kalau lembu ataupun kambing, hendaklah 2 tahun sempurna, dah masuk tahun ke-3. Wa min ad-dha'ni sanatun kamilah. Kalau kambing biri-biri, kambing jenis biri-biri yang dia bulu tebal tu, hendaklah dah sempurna setahun. Maknanya dia dah on the way nak sempurnakan tahun kedua dia. Ataupun tak sempurna setahun, tapi dah gugur gigi dia. Tu juga boleh. Jadi kalau bagi biri-biri, 2, sama ada dah sempurna setahun sekalipun tidak gugur gigi, ataupun ataupun tak sempurna setahun dengan syarat dah gugur gigi, dah tercabut gigi dia. Okey. Kemudian disebut dalam Bushrul Karim, wa syartuha aidha haitsu lam yaltazimha naqisatan faqdu aibin yunqisu lahman halan qat'i falqatin kabiratin mutlaqa aw saghiratin min hawi udhun kama yati. Kemudian syarat seterusnya, iaitu syarat untuk binatang korban sah disembelih atas nama korban, ialah tidak ada aib-aib pada binatang tu yang mengurangkan daging binatang tu. Sama ada pengurangan daging tu pengurangan daging tu halan seketika itu juga, ataupun akan berlaku pengurangan daging pada waktu akan datang. Tu. Contoh yang disebut dalam kitab ni, wa syartuha aidan haitsu lam yaltazimha naqisatan faqdu aibin yunqisu lahman halan. Contoh aib yang mengurangkan daging secara hal, secara sekarang, ialah kaqat'i falqatin kabirah, hilangnya satu daging yang terlalu banyak daripada tubuh badan bagi binatang tu. Contoh kita ambil kat peha lembu tu 1 kilo, 2 kilo daging. Ketika itu lembu tu tak boleh dah untuk kita buat korban, tidak sah. Dan daging yang kita ambil daripada lembu tu ketika dia tengah hidup, daging tu dianggap sebagai daging bangkai, tidak boleh dimakan lah. Okey. Jadi kalau kekurangan daging itu besar, kalau kekurangan daging itu besar, waktu tu memberi mudarat mutlaqan. Sama ada diambil daripada peha, diambil daripada bahagian perut, diambil daripada bahagian belakang lembu. Kalau yang diambil tu banyak, 2 kilo, 3 kilo, dikerat ketika lembu tu masih hidup, ketika itu kita sebut lembu tu dah tak boleh untuk kita buat korban. Sekalipun kalau sembelih boleh makan saja-saja lagu tu lah, untuk buat korban tidak boleh. Ataupun daging yang hilang tu sedikit. Kalau daging yang hilang tu sedikit, mesti daripada juzuk-juzuk tertentu. Contoh telinga kambing tu kita kerat sikit, waktu tu kambing tu tak boleh nak buat korban dah. Ada waktu kalau kita ambil sedikit daripada daging, daripada anggota badan si kambing ataupun si lembu, maka kekal boleh buat korban. Jadi kesimpulan, kalau bahagian yang kita ambil daripada kambing itu kita kerat ketika dia tengah hidup tu banyak, maka tidak sah untuk buat korban langsung binatang tu. Kalau kita ambil sedikit sahaja daripada anggota kita ambil sedikit sahaja daging daripada anggota tubuh badan si lembu ataupun si kambing tu, maka ada tafsil, perincian. Kalau kita ambil contoh daripada telinga daging dia, maka tidak sah untuk dibuat korban lagi dah binatang itu. Kalau daripada bahagian-bahagian yang lain, kita akan bincang sebentar lagi. Okey. Apa tu disebut wa an la takuna jarba wa in qalla. Hendaklah binatang tu tidak ada kurap. Kurap ni penyakit yang ada pada
apa ni, kita punya kulit lah. Begitu juga pada binatang, ada kurap yang berlaku pada kulit binatang. Jadi tak boleh ada kurap, sekalipun sedikit kurap tu. Sekalipun diharapkan boleh hilang kurap tu pada badan si kambing tu, si lembu tu, kekal tidak boleh untuk kita buat korban. Li'annahu yufsidul lahma wal wadaka wa yunqisul al-qimah. Sebab bila ada kurap pada badan lembu, pada binatang unta dan sebagainya, maka dia akan merosokkan daging, merosokkan al-wadak. Al-wadak ni dasamul laham wa syaham, akan merosokkan lemak daging, lemak binatang, dan juga akan mengurangkan nilai bagi binatang itu sendiri. Okey, selesai kat situ. Wala syadidatal araji. Begitu juga disyaratkan bagi binatang yang kita nak buat korban, tidaklah boleh ada tempang yang melampau-lampau. Jadi tempang ni ada dua, tempang yang syadid, yang kuat, dan tempang yang biasa, yang sikit. Disyaratkan pada binatang untuk kita buat korban, mesti tidak ada tempang yang melampau-lampau. Macam mana tempang tu dianggap sebagai melampau-lampau kuat? Bi an tasbiqaha al-mashiyatu lil mar'a at-tayyib. Sekira-kira kalau dia berjalan dengan kawan-kawan dia, dia ke belakang. Kawan-kawan dia dah ke hadapan, dah makan dah apa tu, rumput apa semua. Kalau dia datang-datang, rumput dah habis. Sebab apa? Kawan-kawan dia dah makan dulu dah. Dia lambat sampai sebab tempang. Itu tempang yang melampau-lampau lah. Binatang seperti itu tak boleh kita buat korban. Berbeza kalau tempang tu sikit, dengan makna dia berjalan dengan kawan dia tu sama cepat ataupun lambat sikit je, mari-mari itu masih ada makanan yang boleh dimakan, yang tidak menyebabkan badan dia kurus, maka kekal boleh kita buat korban. Jadi kalau tempang yang berlampau-lampau tak boleh kita buat korban binatang tu. Kalau tempang tu sikit sahaja, maka tidak ada masalah. Dalam Manhajul Qawim sebut, wa in hadatsal araju tahta as-sikin. Sekalipun tempang itu berlaku ketika mana kita nak dekat sembelih dah. Tak. Jadi kita pakai ligan lah lembu tu. Tak. Akhir sekali tumbang lembu tu. Ketika kita pegang nak sembelih, tak boleh jadi lembu tu tersepak apa-apa, pokok ke ataupun tiang yang ada kat keliling dia. Ketika kita nak sembelih dia tu, tak, orang terlepas dan dia sepak kaki dia dekat tiang kat mana-mana, tak, tiba-tiba patah kaki dia ataupun berlaku tempang pada kaki dia, tak, ketika itu kekal tidak boleh kita buat korban dah. Okey. Jadi bila kita sebut tempang sahaja dah tak boleh untuk kita buat korban, lebih-lebih lagi kalau patah tangan ataupun patah kaki, itu lebih-lebih lagi kita tak boleh buat korban. Wala ajfa. Begitu juga tak boleh kita buat korban binatang yang ajfa. Ajfa ni disebut wahyal lati dhahaba mukhuha minal huzal. Tu. Wala ajfa dalam Manhajul Qawim, ishtadda huzaluha bihaitsu dhahaba mukhuha. Ajfa ni ialah binatang yang terlalu kurus, yang menyebabkan tidak ada otak dia. Otak dia tak nampak, tidak kelihatan, kecil aku tu. Jadi ajfa ilah wahyallati dhahaba mukhuha minal huzal. Binatang yang hilang, yang perginya otak dia disebabkan terlalu kurus binatang tu. Okey. Sebab Nabi sebut arba'un la tujzi'u fil adahi, 4 perkara yang tidak sah untuk kita buat korban. Nak sembelih makan biasa tak ada masalah, cuma nak buat korban sebagai satu ibadah tidak sah. Yang pertama, al-awra al-bayin awruha, binatang yang juling, yang terlalu jelas kejulingan dia tu. Wal maridatu al-bayin maraduha, yang sakit yang terlalu jelas kesakitan pada binatang tu. Wal arja al-bayin arjuha ataupun arjuha, binatang yang tempang, yang jelas tempang dia tu. Wal kasirah, yang patah kaki, yang patah tangan. Okey. Selesai kat situ. Jadi ajfa ialah binatang, lembu, kambing yang tidak ada dia punya otak. Dengan makna apa?
disebabkan terlalu kurus, kita tak nampak dia punya otak dia tu. Dia dekat kepala dia tu lah. Mana kurus sangat, bahagian atas ni pun kurus, kecil disebabkan terlalu kurus. Ketika itu tak boleh kita buat korban. Wala majnunatan. Begitu juga kalau binatang tu gila, tak boleh kita buat korban. Dalam Busyara Karim sebut saula. Gila dengan mana? Saula. Sebab idh haqiqatul junun dhahabul aqli wala aqla laha. Sebab hakikat kepada gila itu ialah hilangnya akal, sedangkan binatang ni tidak berakal. Jadi maksud majnunah gila kat sini bukan gila maksud dia berakal lepas tu hilang akal. Sebab binatang tu memang tidak berakal. Bila tidak berakal, macam mana nak hilang? Nak hilang akal mesti ada akal dulu. Jadi sebab itu ditafsirkan oleh Syekh Ba'ashin dalam Busyara Karim, wala majnunatan ay saula. Saula ni gila pada bahasa binatang lah. Sebab apa tak boleh kita buat korban binatang yang gila ni? Lianna tatrukul iktsar min ar-ra'yi fatahzal. Sebab kalau dia gila, dia akan kurang makan, kurang minum, maka dia akan jadi kurus. Bila kurus, mengurangkan daging. Bila mengurangkan daging, maka tidak boleh buat korban. Dalam kitab ni sebut wala majnunatan dalam Manhajul Qawim bi an yakuna biha adamu hidayah ila mar'a bihaitsu qalla ra'yuha lianna dhalika yurithul huzal. Mesti disyaratkan tak boleh gila binatang tu. Apa gila? Bi an yakuna biha, sekira-kira pada binatang tu ada satu penyakit yang menyebabkan dia tu tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk untuk pergi ke tempat makan dia. Yang menyebabkan dia kurang makan, kurang meragut, yang akhir sekali menyebabkan dia akan jadi kurus. Bila kurus, kurang daging, maka kita tak boleh buat sembelih, buat korban. Wala amya wala amra. Begitu juga tak boleh buat korban binatang yang amya. Amya ni buta lah. Buta dua mata, buta satu mata, tak boleh. Wala amra. Begitu juga amra. Amra ni juling lah kalau bahasa kita. Amra ni bahasa kita juling. Dalam kitab ni tulis wahya dhahibatu dawi ihda ainaiha wa in baqiyat hadaqah li fawatil maqsud wa huwa kamalun nazar. Aura ialah hilangnya cahaya pada sebahagian mata, sama ada mata ni ataupun mata ni. Kita nak tengok mesti ada cahaya. Jadi mata dia dah tidak ada kekuatan untuk mengambil cahaya yang menyebabkan dia boleh melihat sesuatu. Sekalipun masih ada al-hadaqah. Al-hadaqah bulatan hitam, orang panggil apa? Kita ada mata tak? Mata kita ada putih, lepas tu ada hitam. Hitam tu besar. Dalam hitam besar tu ada satu lagi hitam kecil. Hitam kecil tu ialah hadaqah. Tak? Saya tanya isteri saya, dia kata function bagi hadaqah tu, bulatan kecil tu ialah untuk dapatkan cahaya. Dengan cahaya tu kita melihat. Jadi sekalipun ada hadaqah pada binatang tu, tapi disebabkan hadaqah dia tidak ada guna, yang menyebabkan tak boleh nak ambil cahaya, maka dia tak boleh melihat dengan baik, yang menyebabkan dia kurang makan. Sebab bila tak boleh melihat, tak boleh nak pergi ke tempat mar'a, iaitu tempat dia makan. Ia menyebabkan kurus. Ketika itu kita sebut tak boleh untuk buat korban. Maksud secara ringkaslah mengenai hada'ah tu. Kita bukan ambil bidang tu. Okay. Tapi function dia lagu tu lah, hada'ah tu. Boleh jadi dia ada hada'ah, tak, tapi dia tak berfunction, tidak berguna. Sebab cahaya tak boleh nak masuk. Mudah cerita proses untuk cahaya masuk dan menyebabkan dia boleh melihat tu dah hilang ataupun makin kurang. Ketika itu tak bolehlah kita buat korban. Kalau yang juling jenis macam tu pun tak boleh buat korban, lebih lagi lah kalau amyak tadilah, kalau buta. Lepas tu jaz'i'u asywa'. Kalau asywa' tak ada masalah. Asywa' ni yang tak boleh melihat pada waktu malam. Pada waktu siang dia boleh melihat. Waktu tu tak ada masalah sebab dia boleh makan pada waktu pagi, walaupun malam dia tak boleh makan.
kekal badan dia akan besar lah. Itu tidak ada masalah. Kalau ansyuak ni binatang tu tak boleh melihat pada waktu malam, tapi boleh melihat pada waktu siang. Begitu juga kalau amsyak juga sah untuk kita buat korban. Amsyak ni dha'ifatul basar ma'a sayalani dam'i ghaliban. Penglihatan dia lemah, dalam masa sama mengalir air mata. Itu kita panggil amsyak. Binatang tu ada sakit amsyak. Waktu tu kekal boleh kita buat korban. Ada yang tidak boleh buat korban kalau binatang tu buta ataupun juling. Juling dengan makna apa? Dengan makna hilangnya cahaya pada salah satu mata ataupun dua-dua mata yang menyebabkan penglihatan dia terlalu lemah. Sekalipun hada'ah masih ada. Okey. Adapun kalau sekadar apa tadi kita sebut asywa', tak boleh melihat pada waktu malam, tapi waktu siang boleh melihat, kekal sah untuk kita buat korban. Ataupun amsyak ni apa kita sebut tadi, dha'ifatul basar ma'a sayalani dam'i ghaliban. Penglihatan dia lemah, dalam masa sama mengalir air mata dia. Waktu tu kekal boleh kita buat korban. Okey, wala maridatan maradan yufsidu lahmaha. Begitu juga disyaratkan bagi binatang kita buat korban hendaklah tidak sakit yang merosakkan daging. Dengan mana ada sakit yang merosakkan daging, ada sakit yang tidak merosakkan daging. Apa maksud merosakkan daging? Yujibu huzalahu. Sakit yang menyebabkan dia jadi kurus. Ketika itu sakit tu menghalang daripada sahnya kita buat korban binatang tu. Adapun penyakit lain yang tidak menyebabkan binatang tu kurus, maka tidak ada masalah untuk kita buat korban. Amal yasiru min ghairil jarbi fala yadur. Okey. Tadi saya sebut wala maridatan, hendaklah tidak sakit yang merosakkan daging, yang mengurangkan daging. Adapun sakit yang tidak mengurangkan daging tidak ada masalah. Amal yasir, adapun sakit yang sikit, yang tidak mengurangkan daging, seperti tempang sikit, seperti apa tadi, apa tadi saya sebut, arjak apa tadi, tempang lah. Lepas tu maridah, aurak, juling yang sedikit, tidak ada masalah. Kalau jarb, kalau sakit kulit, iaitu kurap tadi, kalau sikit pun tidak boleh. Jadi kesimpulan dia, sakit-sakit yang mengurangkan daging tidak boleh untuk kita buat korban. Seperti sakit yang melampau-lampau yang menyebabkan daging hilang, tak boleh. Kalau sakit yang sikit yang menyebabkan daging tidak hilang, tidak ada masalah. Tempang yang sedikit yang tidak menyebabkan daging hilang, tidak ada masalah untuk kita buat korban. Kalau tempang yang bersangatan yang menyebabkan dia lambat sampai ke padang ragut, waktu tu tidak boleh kita buat korban sebab dah menyebabkan dia jadi kurus. Begitu juga kalau juling yang lampau-lampau yang menyebabkan dia jadi kurus, maka tidak boleh untuk kita buat korban. Kalau sedikit sahaja julingnya yang masih dia boleh makan, masih dia boleh minum dengan baik, yang menyebabkan tidak kurus badan dia, kekal kita boleh buat korban. Kecuali satu je, kalau sikit kekal tak boleh buat korban, iaitu apa? Al-jarb. Jarb ni sakit kulit, iaitu kurap. Sekalipun sakit tu sikit, sekalipun ada harapan untuk sembuh, kekal kita tak boleh buat korban, sebab kurap akan menyebabkan daging akan rosak, lemuk binatang tu akan tak comel, rosak dan sebagainya. Sikit lagi kita baca, wa an la yabina syai'un min udhuniha wa in qalla. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa an la yabina syai'un min udhuniha wa in qalla.
Syarat lain bagi binatang korban untuk sah kita buat korban ialah tidak berkurang sedikit pun daripada telinga dia. Kalau hilang daging daripada telinga dia walaupun sedikit, ketika itu tidak sah untuk kita buat korban. Itu yang asah, yang lebih tepatlah, yang disebut dalam kitab Rawdatul Talibin karangan Imam An-Nawawi. Wa ibaratuha wa ibaratul rawdah, dalam rawdah sebut wala tujzi'u maqtu'atul udhun, tidak sah untuk kita buat korban binatang yang terputus telinganya walaupun terputus sedikit. Fa in quti'a ba'daha wa lam yabin bal baqiya mutadalliya lam yumna' min al-asah. Kalau kita kerat tapi tidak tercabut daging daripada binatang tu, tak, malah kekal bergantung lagu tu telinga tu, kita kerat tengah ni, tak, jadi bahagian bawah dulu masih bergantung lah, jatuh ke bawah tapi masih ada dekat telinga tu lagi, dia tidak terpisah daripada telinga tak. Ketika itu sah untuk kita buat korban. Dan tidak sah kalau kita kerat dan tercabut daripada telinga, itu tidak sah. Tapi kalau kita kerat tengah ni dan daging tidak hilang, cuma apa? Cuma ini jatuh ke bawah lah, bahagian yang terpisah ni jatuh ke bawah, tak, mutadalian tu tergantung lagu tu, waktu tu kekal, sah, kata Imam An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin. Okey. Begitu juga kalau diciptakan tanpa uzun. Lembu tu lahir-lahir dah tak ada telinga dah. Lembu tu lahir-lahir dah tak ada telinga. Ketika itu juga tidak sah untuk kita buat korban binatang tu, kalau lahir-lahir tidak ada telinga. Okey. Kalau kita tebuk, tak, biasa kalau kat Malaysia ni mungkin ada yang tebuk lah, wallahualam. Kita tebuk tanda tak. Kalau tebuk telinga binatang tu yang menyebabkan hilang daging, ketika itu tidak sah untuk kita buat korban. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tebuk yang tidak menyebabkan hilangnya daging, mungkin tebuk tu dengan cara yang tertentu, yang nipis dan sebagainya, ketika itu kekal sah kita buat korban. Yang penting jangan hilang daging. Kalau hilang daging walaupun sedikit, ketika itu tidak sah. Begitu kalau diciptakan tanpa telinga, lahir-lahir tak ada telinga dah, tidak sah untuk kita buat korban. Okey. Begitu juga tidak ada masalah kalau tidak ada qarn, tidak ada tanduk, lahir-lahir tidak ada tanduk, tak, sah untuk kita buat korban. Ataupun lahir ada tanduk, kemudian kita kerat tanduk tu, kita potong tanduk tu, sah juga untuk kita buat korban. Okay, sikit lagi. Wa alla yabina syai'un min udhuniha wa in qalla aw lisaniha, ataupun lidah, jangan kurang, jangan hilang lidah dia walaupun sedikit, biar ada semua sempurna lidah dia tu. Kalau kita kerat sedikit daripada lidah binatang, ketika itu tak boleh kita buat korban binatang tu. Okey. Au dar'iha, ataupun darra' ni tempat menyusu tu lah, tu darra'. Kalau tidak ada benda tu, tak, disebabkan kita potong walaupun sedikit, kita potong tu, waktu tu tidak sah untuk buat korban binatang tu. Au aliyatiha, ataupun aliyah ni papan punggung tu lah. Kalau biri-biri, setengah biri-biri ada belakang tu yang besar tu, kalau kita potong yang tu walaupun sedikit, waktu tu tidak sah untuk kita buat korban. Aliyah ni ialah punggung dia tu, papan punggung. Kalau kita potong bahagian daging dia tu walaupun sedikit daripada bahagian aliyah, bahagian punggung, papan punggung, ketika itu tidak sah untuk kita buat korban. Sekalipun yang hilang daripada lidah, yang hilang daripada puting susu dia tu, tak, yang hilang daripada papan punggung dia tu sedikit sahaja. Apa dhabit sedikit dan banyak? Sedikit disebut oleh Imam Haramain, wa dhabat al-imamu disebut al-imam dalam fiqh, maksudnya al-imam al-haramain. Jadi wa dhabat al-imamu al-kathira bima yaluhu min bu'ni wa illa fayasir. Imam Haramain sebut sedikitnya, Imam Haramain sebut dhabit bagi banyaknya daging yang dipotong ialah
daging yang jelas kelihatan kalau kita duduk jauh. Jauh dekat tu uruf lah, kita duduk agak jauh, kita tengok nampak daging tu. Contoh sekilo tak, walaupun kita duduk jauh kita nampak sekilo tu. Tapi kalau yang potong tu sikit sangat, kalau kita duduk jauh kita nampak tak? Tak nampak. Itu dianggap sebagai sedikit. Jadi sedikit dan banyak disebut oleh Imam Haramain. Dhabit dia kita nak tahu ialah kalau kita nampak perkara ataupun daging yang dikerat tu daripada jarak yang jauh, ketika itu benda tu banyak. Kalau kita tidak nampak daging yang dikerat itu daripada jarak yang jauh, ketika itu dianggap sebagai sedikit. Jadi lidah, lepas tu puting susu, bahagian darak, bahagian tempat menyusu tu, dia menyusu anak tu, papa punggung, tak, begitu juga telinga, sekalipun sedikit, sekalipun kalau kita tengok daripada jauh kita tak nampak pun apa yang kita kerat daripada telinga, apa yang kita kerat daripada lidah binatang tu, kekal tidak boleh untuk kita buat korban. Linaqsi juz'in ma'kul, sebab dah hilangnya satu juzuk yang boleh dimakan daripada binatang tu lah. Waktu jazi'u makhluqatun bila alyah wala dar'in. Syekh sebut apa? Memadai untuk kita buat korban binatang yang dicipta tanpa papan punggung, tanpa apa tu, puting susu, panggil apa? Sayyidina Muhammad, tempat menyusu tu apa? Puting susu lah. Ketika itu sah, walaupun binatang tu dicipta tanpa alyah, papan punggung, dan juga tanpa darra, tanpa puting susu. Bukan puting susu, dia tempat menyusu tu, keseluruhan itu panggil darra. Idh zakaru bila dar'in wal ma'zu bila alyah. Sebab ada binatang yang tidak ada darra, iaitu binatang yang jantan. Mana ada tempat menyusu binatang yang jantan. Begitu ada binatang yang tidak ada aliyah, iaitu ma'iz, kambing. Kambing tidak ada aliyah. Yang ada aliyah ni biji-biji yang belakang tu yang besar tu, kalau kat Mesir tu ada lah. Kat bahagian punggung tu kan besar macam lemuk tu, tu panggil aliyah tu. Jadi disebabkan ada binatang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa darra, tanpa ma'az, tanpa aliyah, maka kita sebut sah kalau ada binatang betina, tak, tapi dia tu tidak ada puting susu, sah untuk kita buat sembelih korban. Ataupun binatang itu ialah da'an, biri-biri yang sepatutnya ada aliyah, tapi dia tidak ada aliyah, sah juga kita buat binatang korban. Berbeza yang kalau tidak ada uzun, kalau tidak ada telinga, ketika itu tidak sah mutlaqan. Li'anna udhun lazim ghaliban, sebab telinga ni ialah satu anggota yang biasanya memang adalah pada binatang. Tidak ada binatang yang tidak ada telinga. Jadi kesimpulan masalah aliyah, masalah darra, masalah udhun. Okay. Kalau telinga, lahir-lahir tak ada telinga, maka tak boleh buat kita tak boleh buat korban. Begitu kalau lahir ada telinga, lepas tu kita kerat sedikit daripada telinganya, tak boleh juga kita buat korban. Okey. Kalau papan punggung ataupun tempat menyusu tu, kalau lahir-lahir tidak ada perkara tu, sah kita buat korban. Tapi kalau lahir-lahir ada kemudian kita kerat, maka tidak sah untuk kita buat korban. Itu kesimpulan dia lah. Okey. Lepas tu dalam ni sebut lagi, sekejap. Begitu kalau ekor kalau hilang walaupun sedikit, dah tak boleh kita buat korban. Ekor binatang, kita sembelih, kita ambil lembu, kita kerat ekor dia, ketika dia tengah hidup, ketika itu kita sebut anggota yang terpisah ataupun ekor yang terpisah daripada lembu tu tak boleh kita makan sebab najis. Yang kedua, kita sebut binatang tu tak boleh dah kita buat korban. Nak buat sembelih saja masalah, tapi untuk buat korban tidak boleh sebab dah hilang ekor.
Warajjaha fi tuhfah annahu la yadurru qat'u syai'in qalil min al-alyah litakbur. Dalam kitab Tuhfah karangan Imam Ibnu Hajar mentarjihkan, memberatkan hukum annahu la yadurru qat'u syai'in, tidak ada masalah untuk kita buat korban binatang yang kita kerat sedikit daripada alyah. Tadi dalam matan sebut kalau kerat sedikit daripada alyah tidak sah untuk kita buat korban. Dalam Tuhfah Imam Ibnu Hajar mentarjihkan kalau potong sikit sahaja daripada alyah, daripada papa punggung, tak tetap kita boleh buat korban. Itu pendapat Imam Ibnu Hajar lah. Untuk kita ambil tidak ada masalah. Tapi dalam matan sebut tadi tidak sah. Kalau kita potong sedikit sahaja daripada papa punggung dia, kekal tidak sah untuk kita buat korban. Ditarjihkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah mengatakan kekal boleh kita buat korban binatang yang kita potong sikit daripada papa punggung dia. Guna Alif Bata gayanya lagu ni. Kita yang sama Qadimah Hadramiyah. Nak habis dah ni, tak larat ni. Allahu Akbar. Kita baca juga sebab dapat janji tadi. Kalau ikut dah baca pagi esok tak larat. Wala yu'athiru fawatu khisyah wa qarn. Dalam kitab Manhajul Qawim tambah lagi disebut tidak ada masalah kalau binatang tu tidak ada qarn, tidak ada tanduk, ataupun ada tanduk dipotong tanduk, tidak ada masalah. Begitu kalau kita kasih binatang tu. Kasih ni apa? Kerat telur tu lah, tidak ada masalah. Menyebabkan binatang tu tak boleh nak beranak dah, apa semua tu lah, bila kita kasih dia. Waktu tu kekal boleh kita buat korban. Balil khisau yaziduh. Sebab bila kita kasih binatang, contoh lembu, dia tidak mengurangkan daging, malah menambah daging, maka kekal boleh. Wa yukrah ghairul aqram, makruh kita sembelih binatang yang tidak ada tanduk, yang mulutnya syariat ada tanduk. Wala yadhuru kasrul qarni illa yu'ayib al-lahma wa indamiya bil kasri. Tidak ada masalah untuk kita kerat tanduk. Itu pun kalau tidak merosakkan daging. Kalau kita kerat tanduk menyebabkan binatang tu tak lalu makan yang sebagainya menyebabkan rosak daging, binatang jadi kurus, maka tetap tak boleh kita buat korban. Tapi kalau kita kerat dia punya tanduk dia, sekalipun menyebabkan berdarah, kekal boleh kita buat korban kalau tidak merosakkan daging, tidak menyebabkan daging jadi sikit, tidak menyebabkan binatang jadi kurus, kekal kita boleh buat korban. Itu dalam Manhajul Qawim disebut. Lagu itulah. Okey. Wa syaratuha aidan alla yabina syai'un zahirun min udwin kabir nahu fakhidhiha bikhilafi ghairi zahir wa huwa ma la yaluhu min bu'din li'annahu binisbati ilayhi ghairu bayyin. Okey, ditambah lagi wa alla yabin syai'un zahir. Syarat seterusnya untuk sah kita buat korban ialah binatang tu tidak hilang daripadanya satu perkara yang zahir daripada anggota yang besar. Maknanya satu benda yang juzuk, tidak hilang daripada binatang tu satu juzuk daging yang banyak lah daripada anggota badannya yang besar. Contoh peha. Peha ialah binatang, peha ialah bahagian yang besar. Kalau kita ambil 3 kilo daripada peha tu, ketika itu tak boleh dah kita buat korban binatang tu. Dan kita sebut tadi 3 kilo yang kita ambil ketika binatang tu hidup juga dianggap sebagai najis dan tidak boleh dimakan. Okey. Bikhilafi ghairi zahir, berbeza kalau yang kita ambil tu sikit, maka boleh kita buat korban. Contoh daripada peha juga, kita ambil sikit daripada peha tu, kita ambil pisau, tekat sikit sangat. Ketika itu kekal binatang tu kita boleh buat korban. Jadi kesimpulan, kalau kita kerat daripada tempat yang besar, contoh macam peha, tempat yang banyak daging lah. Kalau kita kerat banyak daging, 1 kilo 2 kilo, ketika itu binatang tu tak boleh buat korban dah.
Kalau kita kerat sikit saja, kita kerat dalam 10 gram tak, daripada peha binatang tu, kekal binatang tu, kita boleh buat korban. Lagu tu. Ala kulli hal, daging yang kita kerat ketika binatang tu tengah hidup, sama ada kita ambil 2 kilo ataupun 10 gram, ketika itu daging tu dianggap sebagai bangkai. Sebab apa sahaja yang terpisah daripada binatang ketika binatang tengah hidup, maka akan jadi bangkai. Okey, selesai kat situ. Wa alla tazhaba jami'u asnaniha. Syarat seterusnya, hendaklah tidak hilang semua gigi binatang tu. Wa illam tu'athir fiha naqsa, sekalipun tidak menyebabkan binatang tu kurus. Tu. Jadi kalau hilang semua gigi binatang tu, tidak boleh kita buat korban. Sekalipun binatang tu kekal tidak kurus, kekal gemuk, tak boleh kita buat korban. Berbeza kalau bikhilafi zahibati aktsariha illam yu'athir naqsan fil i'tilaf. Berbeza kalau hilang kebanyakan gigi. Ketika itu tidak ada masalah. Bikhilafi zahibati aktsariha illam yu'athir naqsan fil i'tilaf. Kalau hilang kebanyakan gigi, contoh gigi dia ada 20 gigi contohlah, hilang dalam 18, ketika itu tidak ada masalah untuk kita buat korban kalau tidak menyebabkan binatang tu jadi kurus kering. Kesimpulan bab gigi ni, kalau ataupun kita baca dulu. Qala sin mim ni Syekh Abdul Ibn Qasim Al-Abbadi, dia sebut apa? La yadurru faqidatul asnan khilqatan. Tidak ada masalah kalau gigi tu tidak ada sejak daripada lahir. Wa ka'ana al-farq anna faqdaha ba'da al-wujud mu'athir bi khilafi faqdiha khilqatan. Okey. Kesimpulan bab gigi ni. Bab gigi pun dibincangkan Bab gigi pun dibincangkan. Kesimpulan dia ada 3 gambaran. Pertama, lahir-lahir dah tidak ada gigi dah. Lahir-lahir binatang tu tak ada gigi dah. Ketika itu kita sebut binatang tu kita boleh buat korban. Kalau lahir-lahir dah tidak ada gigi, sampai ke besar tak ada gigi, kita boleh buat korban. Sebab bila lahir tak ada gigi, sejak daripada kecil lagi dia dah biasa makan tanpa gigi, yang menyebabkan dia tidak akan hilang daging badan dia lah, sebab dah biasa makan kadang tidak ada gigi dah. Jadi menyebabkan dia dah biasa, jadi makan, proses makan lepas tu tidak terganggu lah. Kekal makan dia banyak, kekal badan dia masih berisi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada gigi lepas tu hilang, kita sebut kalau ada gigi lepas tu hilang semua sekali gigi, ketika itu tidak bolehlah kita buat korban sekalipun tidak menyebabkan lembu tu kurus. Tidak menyebabkan lembu tu kurus, kekal tak boleh buat korban sebab ada gigi kemudian hilang semua sekali. Gambaran yang ketiga, hilang kebanyakan gigi. Contoh gigi dia ada 20 batang gigi, dah hilang 18 batang gigi, tinggal 2 biji gigi saja, 2 batang gigi saja. Ketika itu kita sebut kalau hilangnya 18 batang gigi tu menyebabkan dia jadi kurus, tak makan dia dah tak berapa nak makan, menyebabkan dia kurus, maka tidak boleh kita buat korban. Kalau tidak menyebabkan dia kurus, kekal kita boleh buat korban. Jadi 3 gambaran. Kalau dicipta tanpa gigi sejak pada asal, boleh kita buat korban. Kalau ada gigi kemudian hilang semua sekali, tak boleh kita buat korban sekalipun tidak menghilangkan daging, tidak menyebabkan dia kurus. Yang ketiga, hilang kebanyakan gigi. Ketika itu ada perincian. Kalau hilang kebanyakan gigi itu menyebabkan dia jadi kurus, sebab dia dah hilang cara makan yang biasa dia makan, waktu tu memberi mudarat, mana tidak sah untuk kita buat korban. Tapi kalau hilang banyak gigi, tinggal 2 biji gigi je, 2 batang gigi saja, tapi makan macam biasa, tak kekal dia boleh makan banyak, yang menyebabkan badan dia tidak kurus, kekal gemuk, kekal berisi, ketika itu kekal kita boleh buat korban binatang tu. Yang terakhir saya sebut dalam Bushrul Karim, wala yajuzu tadhiyah bihamil al-mu'tamad. Tidak sah kita buat korban binatang yang hamil, yang ada anak dalam perut. Itu adalah mu'tamad dalam mazhab Syafi'i lah. Ni pernah berlaku kat Mesir ni. Sekali korban unta keluar anak, ada anak tak. Lepas tu Arab tu ambil Allahu Akbar sambil pegang anak tu lah.
anak unta tu. Jadi kalau ikut mazhab muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Itu korban binatang yang hamil. Tidak sah buat korban ni bukanlah maknanya binatang yang telah kita sembelih tu jadi bangkai. Binatang tu sembelih tu makan tak ada masalah. Cuma nak dapat pahala korban tu sah tak? Bila binatang yang kita sembelih tu ialah hamil, sedang hamil. Pendapat muktamad dalam mazhab tidak sah. Jadi kita ada dua perbincangan sekarang ni. Pertama, perbincangan mengenai sah ataupun tidak sembelihan. Yang kedua, sah ataupun tidak binatang tu dijadikan binatang korban dan kita dapat pahala korban. Kalau kita sembelih binatang yang hamil, sah binatang tu pada sudut sembelihan, mana kita boleh makan. Cuma pahala korban tak dapat lah. Lagu tu jangan buang. Sebab hamil disebut kat sini yukisullah, maha mengurangkan dia punya daging. Okey. Wa ziyadatul lahmi bil janin la yujbiru aiban ka arja saminah. Tu. Saya sebut apa? Bertambahnya daging binatang yang hamil tu disebabkan ada janin dalam perut, tidak boleh cover aib yang dia ada. Saya sebut antara aib binatang korban ialah hamil. Bila hamil kita tak boleh buat korban. Okey. Macam mana pula kalau hamil tu ada anak dalam perut? Bila ada anak dalam perut, maka anak tu ada daging. Bila anak ada daging, maka apa? Bertambahlah daging bagi binatang tu. Tak? Binatang tu kita selalu sebelah unta. Unta tu besar. Lepas tu ada anak pula dalam perut. Anak tu pula agak besar. Jadi anak tu pun ada daging. Jadi bertambahlah daging tu. Kenapa tak boleh pula untuk buat korban? Syekh sebut waziyadatul lahmi, walaupun bertambah daging disebabkan daging si janin, anak dalam perut tu, kekal tak boleh menutup aib bagi binatang tu, iaitu aib dia ialah dia tu hamil. Seperti mana kalau binatang tu tempang, ataupun patah kaki, tak? Tu dalam masa sama dia tu gemuk, berisi, kekal, tidak boleh buat korban. Kalau arjak tu arjak yang bayin, arjak yang jelas, tempang yang jelas, sekalipun dia gemuk, kekal tak boleh buat korban. Jadi kelebihan tak boleh cover kekurangan. Tu kesimpulan dia. Kekurangan kat sini ialah hamil. Adakah bila binatang tu gemuk disebabkan kita tambah daging anak dia tu menyebabkan dia tu boleh kita buat korban? Tidak boleh juga. Sebagaimana kalau binatang tu ada aib seperti arjak, tempang. Tak, tempang yang baik, yang jelas, yang kuat, yang banyak. Tapi tempang-tempang dia pun gemuk, kekal tak boleh buat korban, kata Syekh. Waktu jazi'u qaribatu ahdim bil wiladah. Macam mana pula kalau lembu tu baru beranak, boleh tak buat korban? Syekh sebut tidak ada masalah. Qaribatu ahdin, baru beranak, tak, kita ambil binatang tu, kita buat korban, tidak ada masalah. Sebab ketika itu binatang tu tidak dipanggil lagi sebagai seekor binatang yang hamil, maka kekal boleh kita buat korban. Sampai situ sajalah. Rasa macam kurang jelas. Sebab tak apa-apa nak larat. Kalau ada soalan boleh tanya. Ataupun kita ulang secara laju. Kita sebut kesimpulan bagi apa yang kita belajar ini. Binatang kalau nak buat korban, kalau ibil mesti cukup 5 tahun. Sempurna 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau lembu dan juga kambing mesti cukup 2 tahun, dah masuk tahun ke-3. Kalau kambing biri-biri yang ada bulu tebal tu, waktu tu mesti umur dia setahun, dah masuk tahun kedua, nak sempurnakan tahun kedua. Ataupun tak cukup setahun lagi tapi dah cabut gigi. Lepas tu disyaratkan juga binatang untuk kita buat korban tak boleh ada kurap, sakit kurap. Kalau ada kurap walaupun sedikit, walaupun ada harapan untuk sembuh, kekal kita tak boleh buat korban sebab akan merosakkan daging, merosakkan lemak daging, lemak binatang dan menyebabkan harga dia akan jadi kurang. Begitu juga disyaratkan jangan tempang yang melampau-lampau. Kalau tempang yang biasa sahaja, yang tidak melampau-lampau, tidak ada masalah. Tempang yang melampau-lampau kita sebut tadi apa? Menyebabkan kawan dia makan, kawan dia mendahului dia ke padang ragut, dia tertinggal kat belakang, sampai-sampai tu dah habis makanan, dia makan sikit je lah. Tak.
Sekali jadi kurus. Ketika itu tempang lagu tu menyebabkan kita tak boleh buat korban binatang tu. Wala ajfa, disyaratkan juga jangan hilang dia punya hilang dia punya akal dia tu. Hilang dia punya otak dia tu disebabkan terlalu kurus. Juga tak boleh kita buat korban. Begitu kalau gila, ataupun saulak. Gila ni maksud dia apa tadi? Dalam Manhajul Qawim sebut apa tadi? Bi an yakuna biha adamu hidayah. Sekira-kira pada binatang tu ada satu penyakit yang menyebabkan dia tak boleh dapat petunjuk untuk pergi ke dia punya padang ragut, tempat makan, yang menyebabkan dia akan makan sikit lah, yang lahir daripada makan sikit tu kekurusan badan. Ketika itu tak boleh kita buat korban binatang yang gila ni. Lepas tu tak boleh juga amyak ni buta mata, tak boleh kita buat korban. Ataupun aurak ni juling, kita sebut tadi apa, hilangnya cahaya daripada salah satu mata ataupun dua-dua sekali lah. Sekalipun hadaqah masih ada. Hadaqah kita sebut apa tadi, bulatan kecil. Kita ada mata ni, mata putih, lepas tu hitam tu ada tengah tu punya hadaqah. Hadaqah tu function dia mendapatkan cahaya, yang menyebabkan dengan cahaya tu kita boleh melihat. Jadi binatang ni sekalipun dia ada hadaqah tak, tapi kalau dah hilang function bagi hadaqah tu tak, hilang function untuk masuknya cahaya yang menyebabkan daripada cahaya tu dia boleh melihat, hilang function tu, maka kekal ketika itu tak boleh kita buat korban. Dan kita sebut kalau binatang tu sekadar asywa', tak boleh tengok pada waktu malam, waktu siang boleh je melihat, kekal boleh buat korban. Amsyak ni apa, yang lemah penglihatan, yang mengalir air mata, kekal kita boleh buat korban. Begitu juga kita sebut disyaratkan jangan sakit binatang tu. Kalau sakit yang melampau-lampau, yang merosakkan daging, yang mengurangkan daging, maka tak boleh kita buat korban. Tapi kalau sakit sikit, macam tadilah, tempang sikit, tak, waktu tu kekal kita boleh buat korban. Kecuali kalau apa tadi, kurak kalau sedikit pun tak bolehlah kita buat korban. Okey. Kemudian kita sebut lagi an la yabina syai'un min udhuniha wa in qalla. Disyaratkan binatang kita buat korban jangan hilang dia punya telinga tu walaupun sedikit. Kalau hilang telinga dia, kita kerat sikit telinga dia, tak boleh buat korban dah. Berbeza kalau kita kerat tapi tidak terpisah daripada telinga, waktu tu alal asah, ikut pendapat yang lebih tepat, sah untuk kita buat korban. Kalau kita lubangkan tapi daging kekal tak jatuh, kekal lekat dekat telinga, kekal kita boleh buat korban. Tapi kalau jatuh daging ke bawah walaupun sedikit, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh buat korban. Tengok mazhab lain lah. Au lisaniha au dar'iha au alyatiha, ataupun seterusnya kita sebut disyaratkan juga tak boleh hilang lidah. Darra' ni apa tu maksudnya, buah dada bagi apa tu, lembu tu lah, tempat bagi menyusu kepada anak-anak dia tu tak boleh hilang. Begitu aliyah, papa punggung, itu tak boleh hilang langsung, walaupun sedikit tak boleh hilang daripada binatang. Kalau kita kerat, maka tidak sah binatang tu kita buat korban, sekalipun yang kita kerat daripada daging lidah, daging papa punggung, daging puting susu tu sedikit, kekal tidak sah untuk kita buat korban. Dan kita sebut tadi apa, ada perbezaan antara telinga dan juga aliyah dan juga darah. Kalau telinga, lahir-lahir tidak ada di telinga, tak boleh buat korban. Ataupun lahir ada telinga, lepas tu kita kerat telinga dia, tak boleh buat korban juga. Berbeza kalau berbeza kalau aliyah, papan punggung dan juga tempat susu tu. Ketika itu kalau lahir tidak ada papan punggung, lahir tidak ada tempat susu, ketika itu sah kita buat korban. Tapi kalau lahir-lahir ada, lepas tu kita kerat, waktu tu tidak sah kita buat korban. Okey. Okey, tak ada masalah. Kemudian syarat seterusnya kita sebut hendaklah tidak hilang satu daging yang banyak daripada anggota yang besar. Antara anggota yang besar ialah fakir, peha. Jadi jangan hilang daripada peha tu satu daging yang banyak. Itu kita potong 2 kilo. Yang mana 2 kilo tu dianggap sebagai satu daging yang banyak lah. Ketika itu tidak sah kita buat korban.
Dan kita sebut tadi dhabit Imam Haram yang sebut, nak tahu daging tu banyak ataupun sedikit yang dikerat daripada binatang tu, mudah je. Kita ambil contoh daging tu, tak, kita letak, kita duduk jauh sikit, kita boleh nampak daging tu daging tu banyak, tu yang dipotong tu. Kita kerat daripada binatang tu sikit je, ni kecil je. Lepas tu kita letak, kita duduk jauh sikit, kita tengok tak nampak, tu sikit. Jadi dia sebut kat sini, jangan hilang satu perkara yang zahir daripada daging. Mana satu perkara yang banyak lah daripada anggota yang besar. Contoh macam peha, kalau kita ambil 2 kilo, banyak tu. Tak? Waktu tu tidak sah kita buat korban binatang tu. Tapi kalau kita kerat sikit je, dalam 50 gram, 10 gram daripada peha dia, tak ambil daging, kekal kita boleh buat korban. Sebab daripada anggota yang besar. Berbeza daripada anggota yang kecil tadi. Telinga tadi anggota yang kecil tak? Kita sebut walaupun sikit hilang, tak boleh buat korban. Begitu juga macam darak, tempat susu tu. Kita sebut kalau ambil sikit, dah tak boleh buat korban. Lidah kalau kerat sikit, dah tak boleh buat korban. Ada begitu juga kalau ekor, kalau ambil sikit, dah tak boleh buat korban. Tapi kalau anggota tu besar, waktu tu ada perincian. Contoh macam peha, besar. Kalau kita ambil kerat banyak, contoh 2 kilo, ketika itu tak boleh buat korban binatang tu. Tapi kalau kita kerat sikit saja, 50 gram, 10 gram, kekal binatang tu kita boleh buat korban. Jadi tafsil tu kena ingat, jangan bertukar. Lepas tu kita sebut tentang gigi. Kesimpulan pasal gigi kita sebut apa tadi? Ada 3. Pertama, kalau gigi dia tu tidak ada sejak lahir tidak ada gigi dah, kita sebut sah, kita buat korban. Yang kedua, kalau lahir ada gigi, lepas tu tiba-tiba tidak ada gigi, semua hilang gigi, tak ada gigi langsung, ketika itu tak boleh buat korban sekalipun tidak menyebabkan binatang tu kurus. Yang ketiga, kita sebut apa? Binatang tu ada gigi, lepas tu hilang kebanyakan gigi. Contoh harga gigi 20 batang gigi, contohlah. Ada 20 batang gigi, hilang 18 batang gigi, tinggal 2 gigi sahaja. Ketika itu kita sebut ada perincian. Kalau 2 batang gigi yang tinggal tu menyebabkan dia boleh makan macam biasa, tidak mengurangkan badan dia, berat badan dia, tidak menyebabkan dia kurus, kekal kita boleh buat korban. Kalau menyebabkan badan dia kurus, daging hilang, maka tidak boleh kita buat korban. Dan kita sebut yang terakhir tadi, tidak boleh kita korban dengan binatang yang hamil, sebab hamil ni mengurangkan daging. Dan kita sebut yang terakhir ialah kelebihan yang ada pada binatang tak boleh cover keburukan yang ada pada binatang. Kelebihan yang ada pada binatang tak boleh cover kekurangan yang ada, aib yang ada pada binatang. Macam tadilah, bila dia hamil, maka daging banyak. Sebab apa? Satu, dia hamil. Tak, binatang tu hamil, bila hamil ada anak dalam perut dia tu. Anak dia tu ada daging. Jadi kekurangan yang kekurangan daging pada si ibu disebabkan dia hamil tu di-cover oleh daging yang ada pada anak. Tu. Adakah kelebihan daging yang daripada si anak yang dalam perut tu boleh cover kekurangan, iaitu dia tu dalam keadaan hamil? Tidak boleh cover. Kita sebut kekal, tidak boleh buat korban. Contoh yang kedua kita sebut tadi, kalau dia tu tempang yang bayin, yang jelas, tak, dalam masa sama dia tu gemuk, kekal tak boleh buat korban. Sebab kelebihan tak boleh cover kekurangan. Dan kita sebut juga tadi, kalau binatang tu baru beranak, maka kekal kita boleh buat korban. Sebab yang tak boleh ialah kalau hamil. Kalau dah beranak, walaupun beranak tu baru dalam seminggu, baru dalam 2 minggu, kekal kita boleh buat korban. Tu ulangan lah, rasanya jelas dah kot. Jadi kalau yang nak dengar tu, dengar berawal lah, sebab dia macam bolak-bok sikit tadi. Tak larat dah sebenarnya ni, tapi dah janji nak baca lah. Jadi ini siri kedua. InsyaAllah dalam 2 siri lagi kita khatamkan bab korban, ya. Boleh tengok kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, sama ada Busyara Karim tak, balik orang gaya, ataupun kitab Manhajul Qawim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.